Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita baca tafsir surah Yusuf alaihi salam, dan kita dah kupas malam ayat yang pertama daripada surah Yusuf, dan pada malam ni insya-Allah kita sambung untuk ayat yang kedua insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan akannya akan kitab, qur'anan arabiyyan, Quran. Kami menurunkan kitab, yang kitab itu dalam keadaan dia adalah Al-Quran Arabian, dan dia adalah berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu mempunyai akal, mudah-mudahan kamu berakal. Kalau kita tengok dalam ayat sebelum, Allah Subhanahu wa taala yang kita dah kupas malam lah, iaitu Allah Subhanahu wa taala kata kitab itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawasanya nombor satu, alif lam ra. Kita dah bahas alif lam ra, ada 4 pemaknaan penafsiran yang datang dalam kalangan ulama, dan huruful muqatta'at, dan kita dah bahas panjang. Lepas tu dalam ayat yang selepas tu Allah Taala kata itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Jadi dalam ayat itu, dalam ayat yang pertama itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawasanya ayat yang digunakan itu adalah Al-Kitab Al-Mubin, kitab yang nyata. Jadi Al-Kitab itu dia ada alif dan lam. Bila dia ada alif dan lam, menandakan dia adalah al-am al-makhsus. Dia adalah satu ayat, yang satu kalimah yang punya makna umum, tetapi sebenarnya dia dikhususkan. Jadi khusus itu maksudnya merujuk kepada Al-Quran. Jadi kita nak tahu apa hubungan di antara ayat yang pertama dengan ayat kedua yang kita nak baca ni. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang penggunaan kalimah kitab itu secara samar. Dia tak jelaskan secara pendetailan dia. Jadi ayat yang satu lagi ni dia nak mendetailkan lagi apa yang dimaksudkan dengan Alkitab. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut Alkitab itu, kita akan sebut kitab ni dia boleh masuk belaka. Taurat pun boleh, Injil pun boleh, Zabur pun boleh, kitab apa-apa kitab pun boleh. Tetapi bila kita nak tahu apa makna sebenar bagi Alkitab itu, caranya adalah kita kena tengok pada ayat sambungan. Yang mana ayat sambungan itu dia menyatakan bahawasanya yang dimasukkan Alkitab di sini adalah merujuk kepada Al-Quran. Iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, sesungguhnya kami telah menurunkannya, itu Alkitab, Qur'anan arabiyyan, yang berbahasa Arab. Jadi kita akan faham ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut penceritaan itu secara kabur lagi, tetapi didetailkan penafsiran itu berdasarkan pada ayat yang kesambungannya. Ini salah satu kaedah dalam kita memahami Al-Quran. Dia Al-Quran ni antara metodologi ataupun antara kaedah untuk kita nak tahu sesuatu pemaknaan ayat itu betul ataupun tidak adalah kita kena tengok antara ayat sebelum dan ayat selepas. Ayat sebelum dan ayat selepas. Dia panggil siyaqul ayat dan sibaqul ayat. Siyaqul ayat dan sibaqul ayat. Ayat sebelum tu kata apa, ayat selepas tu kata apa. Maka kita boleh tahu apa pemaknaan sesuatu ayat. Serupalah bila kita contoh macam sebelum ni anda pernah cerita tentang apabila orang-orang Syiah dia menafsirkan Ahlul Bait 4 orang sahaja, iaitu 5 lah termasuk Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Iaitu dia merujuk dalam surah Al-Ahzab yang Allah Subhanahu wa taala kata yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mahu membersihkan Ahlul Bait itu, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa. Allah Taala nak menghilangkan sebarang kotoran kepada Ahlul Bait, wa yutahhirukum tathira, dan Allah Taala membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Jadi bila kita tanya apa makna Ahlul Bait dalam ayat ni, orang Syiah ni dia kata Ahlul Bait di sini merujuk kepada 4 orang, termasuk Nabi jadi 5 lah,
iaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Sebab mereka cari ayat lain. Jauh dia orang pergi, lepas tu dia cari hadis-hadis Nabi tertentu yang pada penafsiran mereka berkata bahawasanya ayat ini yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah 5 orang itulah. Maka mereka pun pergilah yang dikatakan Ahlul Bait itu daripada susugalo 5 orang tadi. Orang ahli sunnah wal jamaah menafsirkan Ahlul Bait di sini tidak semata-mata merujuk kepada 5 orang ni sahaja. Makanya bila kita Ahlul Bait itu, macam mana kita nak tahu pemaknaan Ahlul Bait dalam ayat itu? Caranya adalah kita kena tengok ayat sebelum dan kita tengok ayat selepas. Yang ayat sebelum itu yang Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkenaan dengan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi pun masih lagi dalam penceritaan berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita terus faham Ahlul Bait dalam ayat ini bukan semata-mata merujuk kepada 5 orang sahaja, iaitu Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, tetapi dia turut merujuk juga kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita boleh tahu pemaknaan ayat tu? Iaitu kita kena tengok ayat sebelum dan juga ayat yang selepas. Maka serupa juga bila kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala kata tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat-ayat Alkitab yang nyata. Ayat-ayat kitab itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Jadi kitab tu dia masih kabur lagi. Sebab bila sebut kitab ni kita boleh berubah macam-macam kitab. Maka kita nak tahu tafsiran bagi kalimah Alkitab itu, antara caranya adalah kita tengok sambungan ayat. Allah kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni kitab Qur'an Arabiyyan, dalam berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal. Nombor satu yang kita dah bahas tadi adalah hubungan antara ayat dengan ayat. Dia salah satu benda kita kena ingat dalam pengajian ilmu tafsir. Ada satu tajuk dia panggil Rabatul Ayat. Rabatul ayat maksudnya hubungan ayat sebelum dengan ayat selepas. Dia mesti ada hubungan. Ayat dan ayat ni ada hubungan. Begitu juga antara surah dan surah. Satu surah yang mula-mula dengan surah kemudian. Apa kaitan di antara dia? Mesti ada kaitan punya. Yang tu dia panggil Rabatul ayat wa Rabatus suar. Hubungan di antara ayat dan ayat, hubungan surah dan di antara surah. Ini salah satu benda penting apabila kita belajar ilmu tafsir Al-Quran. Jadi tadi kita dah cerita dah hubungan di antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang kita nak bincang ini dia menceritakan tentang penjelasan. Dia nak detailkan. Adapun ayat pertama tu dia hanya sebut secara kabur. Itu hubungan antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Itu pertama. Yang keduanya dalam ayat ni, kita kena pergi kepada asbabun nuzul. Sebab turun ayat ni kan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia buat mari dalam kitab di Mafatihul Ghaib. Dia kata ayat ni asalnya diturun berkaitan dengan ulama-ulama Yahudi. Jadi tok guru Yahudi ni, dia orang ni bercakap dengan pembesar-pembesar musyrikin. Orang musyrik itu dia ada pembesar-pembesar dia. Jadi pembesar-pembesar musyrik ni, mereka ni Arab dan dia orang ni agak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ni satu bangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi bangsa dia Bani Israel. Ni orang Melayu, perangai lebih daripada Cina, pasal beracun tak habis-habis. Orang Yahudi, dia orang ni bangsa Bani Israel. Jadi mereka ni bila tengok orang Yahudi bila tengok orang musyrik ni, dia orang ni agak dekat dengan Nabi Muhammad sebab mereka berbangsa Arab. Makanya orang Yahudi ni dia bagi tahu kepada orang musyrik, pembesar-besar musyrik, supaya mereka pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pergilah tanya kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Yang Nabi Yaqub alaihissalam ni pernah berpindah daripada Syam kepada Mesir. Daripada Syam kepada Mesir. Mesir tu apabila cerita dia di Syam tu, Syam di sini kita jangan duk faham Syam di sini Palestin tu semua kawasan-kawasan dia lah. Itulah kawasan-kawasan yang diduduki oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi cerita dia anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam dia dah cemburu dengan adik dia yang bernama Yusuf alaihissalam. Jadi bila dia cemburu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dia orang ni usaha nak bunuh Nabi Yusuf. Cumanya ada di antara adik-beradik yang lain ni tak setuju dibunuh, tapi kita buang dalam telaga lah. Cerita panjang. Sebab semua tu kita akan ceritakan dalam sambungan ayat akan datang lah. Cuma pendek-pendekkan cerita, Nabi Yusuf AS telah dijumpa dengan Malikul Azhar, Malikul Zahir. Jadi Malikul Zahir ni telah jumpa, menyebabkan Malikul Zahir ni dia telah menjual Nabi Yusuf AS ni dekat pasar Mesir. Di situ tu menyebabkan Nabi Yusuf AS start bertapak di Mesir. Dia bertapak di situ hinggalah cerita panjang dibesarkan dalam
dalam riwayat Al-Israiliyat dinamakan Raja Mesir itu Perdana Menteri Mesir itu nama Futifar. Isteri nama Zulaikha dalam dalam kitab Israiliyat lah. Dalam Israiliyat dia, sebab dalam Al-Quran, dalam hadis tidak disebut nama Zulaikha, tidak disebut nama Futifar. Itu nama yang datang dalam kitab Israiliyat. Baik. Jadi Israiliyat dia sebut nama Zulaikha, lepas tu nama Futifar. Jadi dibesarkan dalam rumah Futifar, dibesarkan dalam rumah Zulaikha. Besar. Pendek ceritanya, Zulaikha minat dengan Yusuf AS, menyebabkan Yusuf AS ni duduk dalam penjara. Lepas tu dikeluarkan. Lepas tu dia jadi Menteri Kewangan dan jadi pembesar di Mesir pada ketika itu. Jadi lepas pada itu ada berlaku satu kemarau panjang di Mesir dan di banyak negara. Yang sebelum itu dalam Quran bagaimana Nabi Yusuf AS telah mengurus ekonomi Mesir pada ketika itu dengan simpan macam mana nak bagi supaya makan itu tak habis. Adalah cerita panjang itu kita akan ceritakan datang. Jadi tak cukup makan itu bukan semata-mata berlaku di Mesir, tapi berlaku tu sampai dekat Syam, kawasan Syam, tempat diduduki oleh Yaqub alaihissalam, bapa kepada Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan adik-beradik dia lah. Jadi di situ tu menyebabkan anak Nabi Yaqub alaihissalam, mereka ni telah pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan, dan di situlah mereka berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Jadi cerita dia sekarang, Yaqub alaihissalam tu dia pernah berpindah. Lepas pada tu Nabi Yaqub alaihissalam tu berpindah pergi ke Mesir, duduk bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah adik-beradik yang lain. Jadi cerita ni ada diceritakan bukan semata-mata dalam Al-Quran. Cerita ni juga pernah diceritakan juga dalam Taurat, pernah diceritakan juga di dalam Injil. Jadi bila cerita di dalam Injil, dalam Taurat, sudah pasti diketahui oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dia tahu cerita ni. Cuma cerita yang diceritakan, kisah itu tidak detail. Cerita tu tak perinci. Tapi perincian itu diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi bila ada cerita tu dalam kitab orang Yahudi, Taurat dan Injil, dan benda ni tidak diketahui, kisah ni tidak diketahui oleh orang-orang Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri pun tak tahu, kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu kepada Nabi, baru Nabi Muhammad SAW tahu. Sebab nanti kita akan tengok sambungan ayat Allah Taala disebutlah macam mana Nabi Muhammad SAW ni dikaitkan dengan kalimah Al-Ghafilin. Itu dalam ayat yang ketiga. Itu esok kita akan bincang ayat tu lah. Jadi benda ni orang Arab tak tahu, Nabi Muhammad SAW pun tak tahu, kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tak tahu, orang Yahudi ni dia nak bagi orang-orang Arab ni supaya ragu-ragu dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dipikir macam mana nak buat? Sebab orang Yahudi ni ada problem besar. Permulaan mereka sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka ni selalu menggambarkan tentang kehebatan ilmu diorang kepada orang Arab di Madinah dengan menggambarkan mereka lebih tahu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Sebab tu diorang cerita. Sebab orang Yahudi ni problem dia, mereka ada ilmu, tetapi mereka ni ada kegaguman. Mereka ni berbangga dengan ilmu mereka, sehingga mereka tu ada riak, ada sum'ah, nak tunjuk diorang tu hebat dengan ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Itu masalah orang Yahudi. Makanya sebelum datang Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi dia selalu cerita dekat orang Arab. Dia kata akan datang seorang Nabi. Dia tunjuk tahu ke orang Arab tu bukanlah je nak percaya sangat Nabi Muhammad. Dan ketika itu Nabi Muhammad tak datang lagi. Dia orang cerita pada orang Arab tu sebab dia orang nak tunjuk dia orang ni orang berilmu. Dia orang ni bangga dengan ilmu. Dia orang bukan sekadar bangga, dia orang riak. Dia ada mufakharah. Mufakharah ni kita panggil dia ada ilmu. Dia nak cerita bukan sebab dia ikhlas dengan ilmu. Dia nak cerita tu, dia nak tunjuk yang dia tu pandai sangat. Ada orang macam tu lah. Dan kita pun ada macam tu. Ada orang kita ni kadang-kadang dia hafal Quran, dia baca, dia bahas hukum bla bla. Dia cerita tu bukan sebab kejujuran dia dengan ilmu, tapi dia cerita tu sebab dia nak gambarkan kepada orang dia ada ilmu. Tu tujuan dia. Benda ni berlaku pada orang Yahudi. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tengok ajaran Nabi Muhammad. Orang Arab ikut Nabi Muhammad. Jadi diorang ni makin tidak dipercayai. Orang Yahudi ni orang dah tak ikut orang Yahudi. Orang tak dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap. Di situ tu mereka pula ubah cara. Cara tak adalah dia orang pelekehkan ilmu yang ada pada orang Arab. Dia orang nak tak gambarkan Nabi Muhammad tak tahu sebenarnya. Kami lebih tahu. Jadi antara benda yang dia orang nak pamerkan kepada orang Arab musyrik, bahawasanya korang jangan ikut Muhammad. Caranya adalah Nabi Muhammad tak tahu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni dan kami tahu, Nabi Muhammad tak tahu. Makanya di situ tu menyebabkan orang-orang musyrik Arab ni, orang-orang Yahudi ni, tok guru Yahudi ni, ulama-ulama Yahudi ni, dia orang pergi jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy Arab.
dia berjumpa pembesar-pembesar musyrik, yang Arab ni, dia bagi tahu kepada pembesar-pembesar musyrik. Dia kata, kau pergi jumpa Muhammad sallam, salu Muhammadan lima intaqala Yaqub minasyam ilal Mesir. Cuba kau orang tanya Nabi Muhammad sallam tu, tanya Muhammad yang kau orang tu kata dia bagus sangat tu, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kenapa Nabi Yaqub alaihi salam ni dulu dia boleh berpindah daripada Syam kepada Mesir. Pergi tanya. Tujuan yang Yahudi ni dia pergi cakap macam tu dekat masyarakat Quraisy tu, tujuan dia adalah supaya kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kononnya tak tahu. Jadi Nabi Muhammad tak cerita. Bila Nabi Muhammad tak boleh cerita, makanya orang musyrik ni yang rasa nak respect kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tak respect. Jadi orang musyrik ni selama ni respect pada orang Yahudi, terus respect kepada orang Yahudi. Itu tujuan dia. Cumanya bukan sekadar dia suruh tanya kenapa pindah tu, tanya pula wa an kaifiyati qissati Yusuf. Pergi tanya pula bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf alaihissalam ni macam mana? Pada pandangan orang Yahudi ni, Muhammad tak tahu. Orang musyrik pun tak tahu cerita ni Kalau kami orang Yahudi tahu, kata orang Yahudi. Orang Yahudi beranggapan begitu. Kalau Nabi Muhammad tak boleh cerita, maksudnya orang tak akan respect Muhammad, jadi orang musyrik akan respect lagi pada orang Yahudi. Jadi bila begitu yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang musyrik supaya tanya Nabi Muhammad, orang musyrik pun pergi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah Taala pun fa anzalallahu taala hadhil ayah. Maka Allah Taala pun turun ayat ni. Allah Taala sebut alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqus sampai ayat yang seterusnya lah. Baik. Jadi Allah Taala pun turun ayat ni. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan, jadi bila Nabi Muhammad SAW ni, dia boleh cerita kepada orang Yahudi, jadi orang Yahudi, agenda orang Yahudi untuk meragukan orang musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW tu tak berjaya lah. Asal tujuan dia orang, biarlah orang ragu-ragu pada Nabi Muhammad, makanya orang musyrik akan percayalah pada orang-orang Yahudi. Jadi orang musyrik tak boleh nak percaya kepada orang Yahudi. Sebab bila tanya Nabi Muhammad, rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW boleh bercerita berkenaan dengan kisah Yusuf AS lebih detail daripada apa yang ada di dalam Taurat. Tu cerita dia. Itu satu asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua, itu diambil dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua, dalam kitab Zadul Masir ditulis oleh Al-Imam Nuqaim Al-Jauziyah. Dia mari riwayat rawahu Dhahhak. Seorang ulama tafsir namanya Dhahhak. Dia ambil cerita ni an Ibni Abbas daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Qala, cerita dia, apa cerita dia? Dia kata sa'alat al-yahudu nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni tanya Nabi Muhammad, dia tanya Nabi Muhammad sallallahu. Tanya apa? Faqalu hadisna an amri Yaqub. Jadi Yahudi ni cakap dekat Nabi Muhammad, tolong cerita dekat kami berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Wa walidihi, dan juga anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Wa sya'ni Yusuf, dan juga kisah Yusuf alaihissalam. Jadi orang Yahudi ni dia pergi tanya kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Orang Yahudi ni kita kena ingat Yahudi ni dia asal keturunan Bani Israel. Sebut Bani Israel, dia adalah keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab Yaqub alaihissalam tu nama kedua dia Israel. Yaqub tu dalam bahasa Arab. Lepas tu Israel tu dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel tu, il tu makna Allah, Isra tu maknanya hamba. Sebab tu kita akan jumpa nama Jibrail, Israfil, Mikail, il tu semua tu bahasa Ibrani. Nanti kita akan bahas dalam sambungan ayat nanti. Jadi cerita dia, orang Yahudi ni dia kagum tentang keturunan dia orang berasal daripada Yaqub alaihissalam. Walhal kalau tengok dia orang bukanlah ikut sangat ajar oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Dia orang tu bukan ikut sangat apa yang diajar oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bukan ikut sangat apa yang diajar oleh Nabi Musa alaihissalam, tak juga. Tapi dia bangga dengan atuk-atuk dia orang lah ni. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bercerita berkenaan dengan keturunan mereka lebih detail daripada apa yang mereka tahu. Nabi Muhammad boleh cerita kisah Yaqub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, keturunan mereka lah tu. Anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, keturunan Bani Israel lah tu, lebih detail daripada apa yang diketahui oleh orang Yahudi, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad cerita berasaskan kepada Al-Quran. Jadi bila dia orang tanya Nabi Muhammad, Allah Taala pun turun ayat ni. Fa anzalallahu azza wa jalla alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah SWT, alif lam ra, itulah ayat-ayat daripada kitab yang nyata. Lepas tu inna anzalnahu qur'anan arabiyyah, sesungguhnya kami telah menurunkannya kitab itu Quran Arabiyyan dalam bahasa Arab, la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal, mudah-mudahan akal kamu boleh berfungsi, begitu. Baik. Okey, itu yang kedua. Yang pertama kita dah cerita hubungan ayat, yang kedua kita cerita pasal asbabun nuzul ayat. Yang seterusnya Allah Taala sebut inna anzalnahu.
Allah Ta'ala kata inna anzalna. Inna tu orang panggil harfu taukid. Dia takkid ni, dia nak mengukuhkan perkataan. Kita terjemah dengan sesungguhnya. Dia kaedah Arab. Arab ni kalau dia bercakap, apa benda mula? Sekejap minum air. Bismillah. Okey, tak. Kalau orang belajar bahasa Arab, Arab ni salah satu benda yang berlaku dalam bahasa dia orang. Dia orang ni bercakap ada takkid. Nak mengukuhkan perkataan. Sebab Arab tu memang pesen lagu tu. Dia bercakap tu dia ada bersungguh ni Arab. Sebab tu kalau kita kata saya nak pergi ke kedai. Saya nak pergi ke kedai. Ana urid an azhaba ila dukan. Arab ni kadang-kadang dia tak sebut an urid an azhaba ila dukan. Dia kata wallahi uridu an azhaba. Dia tambah wallahi kat depan. Demi Allah. Demi Allah tu, dia bukan makna sumpah macam kita sumpah dalam mahkamah, bukan. Dia sebut wallahi tu sebab dia nak mengukuhkan perkataan. Itu jadi kebiasaan bagi orang Arab. Dan apabila kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ni dia banyak. Sebab Al-Quran ni Al-Quran ni bahasa Arab. Maka dia akan guna sastra style Arab. Jadi sastra Arab ni, dia nak mengukuhkan perkataan. Maka Allah Ta'ala kata, inna anzalna, telah menurunkan oleh kami. Sesungguhnya kami ni menurunkan hu tu kitab. Anzala, type. Satu inna. Maksudnya inna tu sesungguhnya. Dia nak mengukuhkan perkataan. Lepas tu sambungan kalimah, Allah Ta'ala kata anzalna. Kita kalau belajar kita belajar Al-Quran, kita akan jumpa dua kalimah. Anzala, satu lagi nazzala. Semalam pun anda dah sebut sikit lah. Anzala, nazzala. Anzala ni dia turun sekali. Nazzala ni turun banyak kali. Dia kalau turun sikit tu dia tak sebut anzala, dia sebut nazzala. Anzala dia turun sekali. Kenapa ada dua penggunaan anzala dengan nazzala? Sebab segi bahasa Arab. Apabila kita sebut Al-Quran, dia ada turun dua peringkat. Yang pertama di sisi Allah Ta'ala pergi ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz itu sampai dekat kita sikit by issue tu lah. Jadi kita akan nampak anzala tu adalah turun Al-Quran di sisi Allah SWT sampai dekat Lauh Mahfuz. Dan daripada Lauh Mahfuz tu dia turun pula kepada kita tu secara beransur-ansur. Yang tu dipanggil nazzala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Itu Quran di sisi Allah Ta'ala yang sampai dekat Lauh Mahfuz. Sekali lah tu. Itu sekali. Jadi anzala. Tapi bila daripada Lauh Mahfuz turun pada kita tu, kalau kita baca dalam banyak ayat, dia akan guna nazzala. Turun sikit. Allah Ta'ala guna dalam ayat ni anzala. Dia tak kata nazzala. Maksudnya, dia adalah turun di sisi Allah Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Tu maksud ayat ni. Dia bukan turun sikit-sikit. Jadi bila turun di sisi Allah Ta'ala kepada Lauh Mahfuz, lepas tu pada Lauh Mahfuz tu baru turun kepada kita sikit-sikit. Jadi Allah Ta'ala kata inna anzalna hu tu kitab. Yang kita hu tu domir. Terjemahan dia adalah nya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya tu apa? Nya tu kitab tu lah. Kalimah na nya tu sini ni dia ada dua tafsiran ulama. Yang pertama, jumhurul ulama mengatakan yang dikatakan hu di sini merujuk kepada Alkitab. Tilka ayatul kitab. Itu adalah kitab yang nyata. Kitab tu kan. Jadi kitab tu inna anzalnahu, kami telah menurunkannya, yakni kitab. Kami telah menurunkan kitab. Hu tu kalimah domir. Kata ganti nama, maka kembali itu kepada mana? Maknanya merujuk kepada Alkitab. Okey, jadi kitab itu diturunkan, kata Allah Ta'ala, Arabiyan, Quranan Arabiyan. Quran Arabiyan dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala sebut. Okey. Sebelum tu, Allah Ta'ala sebut, dia guna kalimah inna, kami. Dia tak kata aku. Patut dia kata inilah. Inni anzaltu hu. Inni anzaltuhu Quranan Arabiyan. Patut lagu itulah akulah. Tapi dia tak guna aku. Dia guna inna. Ini satu benda kita kena ingat lah. Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran, Allah Ta'ala akan membahasakan diri dia sebagai aku. Kadang-kadang dia membahasakan diri dia sebagai kami. Itu biasa dalam terma Al-Quran. Jadi selalunya orang akan faham bila menggunakan kalimah na, kami ni merujuk pada orang ramai. Tapi sebenarnya tak semestinya merujuk pada ramai. Inilah yang kadang-kadang hujah yang dikemukakan oleh orang-orang yang cuba meragukan terhadap Al-Quran. Dia kata bila Allah Ta'ala guna kalimah na, kami, menandakan Tuhan itu bukan satu. Tuhan tu 2, 3, 4. Macam orang Kristian dia buat argument tu lah. Sebenarnya itu salah pemahaman. Dalam terma Arab, na ni dia bukan mesti merujuk pada ramai. Walaupun digunakan juga dalam makna ramai. Tetapi na ni kadang-kadang dia digunakan juga untuk melambangkan kemuliaan.
Benda ni dia bukan sekadar berlaku dalam bahasa Arab. Kadang-kadang di kalangan orang Melayu kita pun ada. Terutama orang Kelantan. Nak misal contoh. Orang Kelantan ni, kalau dia bercakap nak membahasakan diri dalam keadaan dia menghormati seseorang, dia akan guna kalimah kita. Ambo ayat macam kita jumpa Tok Guru kan. Kita rakyat dah ke Tok Guru? Kita. Dia guna kalimah kita. Kita kan. Padahal kita ni selalunya bukan seorang. Kita ni dia merujuk orang ramai. Tapi dalam terma orang Kelantan, kadang-kadang dia guna kalimah kita itu bukan merujuk pada orang ramai. Kadang-kadang kita digunakan dia nak menggambarkan sifat penghormatan. Kita nak memberi penghormatan kepada orang tu kan. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tunjuk kegagahan dia. Kadang-kadang dia guna aku. Kadang-kadang dia guna kalimah na. Dia nak tunjuk kemuliaan. Kalau nak tunjuk gagah dia guna aku. Tapi kalau nak tunjuk dia tu kemuliaan, ada kehebatan, maka dia akan guna kalimah inna. Sesungguhnya kami. Inna anzalna. Sesungguhnya kami telah menurunkan hu tu Alkitab. Satu tafsiran kata Alkitab Ada tafsiran kedua kata hu di sini bukan merujuk pada Alkitab. Hu di sini merujuk kepada kisah Yusuf alaihissalam. Ada tafsir lagu itulah. Ini pandangan yang minoriti. Pandangan majoriti kata yang dikatakan hu di sini merujuk pada kitab sebab dia ada domain kembali iaitu merujuk kepada tilka ayatul kitab, ayat yang pertama kan. Begitu. Jadi menurunkan hu kitab Qur'anan Arabiyan, Quran Arab, berbahasa Arab. Ayat ni Allah Taala guna kalimah Qur'anan Arabiyan, Quran kalimah qara'a tu je. Quran ni banyak nama. Ada satu nama Ummul Kitab. Ada Al-Quran, ada nama Al-Furqan. Itu nama-nama bagi Al-Quran. Jadi dalam banyak-banyak nama tu yang paling popular nama Al-Quran. Kenapa tak guna Al-Furqan? Ada juga. Tapi dia banyak guna Al-Quran. Sebab Al-Quran ni daripada kalimah qara'a. Qara'a ni makna baca. Jadi yang dikatakan inna anzalnahu Qur'anan, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu Qur'anan. Sebagai Quran, maksudnya kami telah menurunkan kitab itu Qur'anan adalah untuk dibaca. Untuk dibaca. Okey. Di sini ada satu perdebatan kita nak bincang kat sini. Qara'a ni maknanya dia baca. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran, kalimah baca, penggunaan kalimah baca ni dia bukan qara'a je, bukan semata-mata qara'a. Ada satu lagi tilawah. Qira'ah, tilawah. Qira'ah baca, tilawah pun baca. Kita pergi dalam masyarakat Malaysia kita ni ada satu budaya iaitu amalan musabaqatu tilawatil Quran. Musabaqah tilawah Al-Quran. Apa makna tilawah Al-Quran? Terjemah kita lah baca. Qira'ah baca juga. Jadi persoalan dia, apa beza di antara qira'ah dengan tilawah? Itu persoalan dia. Inilah berlaku perdebatan, betul ke Nabi Muhammad SAW ni tak boleh membaca? Itu satu persoalan. Sebab orang kata Nabi Muhammad SAW tu ummi. Jadi orang ummi ni kita terjemah sebagai orang yang tidak boleh membaca. Ini kita selalu cakap lah. Jadi bila kita kata tak boleh baca, makanya timbul persoalan. Betul ke Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca? Satu persoalan lah. Kita selalu kata Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca. Kita katalah. Kita pun terfikir. Contoh makna lah. Maknanya orang yang tak sekolah. Dia daripada kecil tak sekolah. Tapi walaupun makna tak sekolah, dia boleh membaca. Allah Ta'ala bagi anugerah pada dia. Ada kepandaian. Walaupun dia tak sekolah, dia boleh membaca. Bahkan dia boleh menaik WhatsApp. Dia boleh type. Kita hantar WhatsApp pada dia, dia boleh baca. Makna. Kan? Macam mana makna yang tak sekolah itu, daripada kecil, tiba-tiba dia boleh membaca? Takkan Nabi Muhammad SAW tak cerdik? Itu satu persoalan. Kalau kita Nabi Muhammad tak boleh membaca. Kalau macam tu, takkanlah mak kita macam makna daripada kecil tak sekolah dia boleh membaca walaupun tak belajar. Takkanlah Nabi Muhammad SAW yang ada sifat potonah, dia ni sampai sudah tak boleh membaca. Itu satu persoalan. Jadi takkanlah kita nak kata Nabi Muhammad ni tak pandai dan kita nak kata mak kita lebih pandai pada Nabi. Benda ni mustahil. Tak boleh kata lagu tu kan. Jadi dia timbul satu persoalan dalam pemikiran kita apabila orang kata Nabi Muhammad SAW ni tidak boleh membaca. Okey. Jadi persoalan dia pula, ada tak dalam Al-Quran yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW ni membaca? Soalan. Bila kita cek dalam Quran, memang ada membaca. Tapi membaca yang digunakan dalam Quran merujuk pada Nabi dua. Sama ada tilawah ataupun qira'ah. Persoalannya apa beza di antara tilawah dengan qira'ah? Tilawah adalah baca ni. Macam kita duduk, macam ni kita baca. Kan? Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan ada. Tapi suara berbuji. Itu dia panggil tilawah. Ada satu lagi, kita ambil buku, kita baca, kita diam. Kita membaca juga. Yang tu dia panggil qira'ah. Itu beza di antara tilawah dan qira'ah.
Bila kita tengok satu benda, kita membaca, sama ada berbunyi atau tidak berbunyi, itu dipanggil sebagai qiraah. Sebab ada benda yang kita tengok. Ada satu lagi, kita tak melihat ke ataupun membaca yang berbunyi itu. Melihat tak melihat, satu tajuk. Yang melihat itu panggil qiraah. Sama ada berbunyi ataupun tak berbunyi. Ada satu lagi, kita mungkin melihat ataupun tak melihat, tapi bunyi. Wah, 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 yang kuat itu. Yang tu disebut sebagai tilawah. Itu beza di antara tilawah dan qiraah. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tilawah, baca yang berbunyi. Ada Iaitu kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 129. Ayat daripada 127 lah. Cerita dia kisah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS, dia pergi buat bangunan Kaabah. Qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Cerita dia sekarang, Ibrahim AS, Ismail, dia buat bangunan Kaabah pada tapak. Buat cerita ayat itu panjang lah. Anda pernah syarah, pernah tafsirkan ayat ni dalam kuliah tempat lain lah, tak apa. Jadi dia buat, lepas daripada tu siap buat Kaabah tu, dua ni berdoa. Ibrahim AS dengan Ismail AS ni berdoa. Doa mereka apa? Doa mereka ni ada beberapa perkara yang dia minta. Yang pertama, minta supaya amalan mereka diterima oleh Allah. Yang kedua, mereka minta supaya mereka ni jadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan mereka minta juga supaya zuriat mereka ni juga mendapat petunjuk daripada Allah SWT, supaya mereka boleh menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga meminta supaya tunjukkan kepada mereka cara macam mana kita nak melakukan manasik, ibadat haji dan umrah. Ajar. Lepas tu diorang minta supaya terima taubat mereka. Lepas tu doa yang seterusnya, 129. Allah Ta'ala kata, Rabbana wab'as fihim rasul alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah Ta'ala kata, wahai Tuhan kami, doa Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail, wahai Tuhan kami, bangkitkan di kalangan zuriat kami, zuriat Nabi Ibrahim AS, rasul. Soalannya, rasul daripada zuriat Nabi Ibrahim AS bukan semata-mata dari susu galuh Bani Israel je, tapi dia datang juga daripada susu galuh Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ismail AS, Nabi Muhammad SAW. Daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ishaq, ada ramai Nabi lah, dikatakan Bani Israel tu. Lepas tu daripada Ismail tu, mana ada Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Allah Ta'ala cerita doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua-dua ni berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan. Rasul di sini siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala kata, Rasul tu yatlu alaihim. Nabi tu, Rasul tu membaca ayat-ayat Allah. Jadi maksudnya Nabi Muhammad membaca. Ayat Quran sebut surah Al-Baqarah ayat 129. Dia bacalah. Okey, kita boleh terima lah baca tu. Dan sebut baca ni dia baca ni Nabi Muhammad SAW baca. Bahkan kalau kita tengok, bukan semata-mata Nabi ke, orang-orang lain pun ada yang baca berbunyi. Termasuklah orang Yahudi Nasrani, dia pun baca. Dia baca Taurat, baca Injil. Baca ni berbentuk berbunyi. Cumanya timbul satu persoalan, baca yang melihat ni pula. Baca melihat macam ni, berlaku ataupun tidak pada Nabi Muhammad SAW? Berlaku ataupun tidak? Perkara yang satu yang kita kena bincang dulu, baca yang melihat ini, qiraah tu makna baca melihat. Apa dalil bahawa bila sebut qiraah, bacalah baca melihat? Dalilnya adalah kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 71. Allah Ta'ala kata, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Kata Allah Ta'ala, hari ini kami akan panggil setiap manusia bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Semua manusia datang, ada man utiya kitabahu biyaminihi. Mereka yang diberikan kitab dengan tangan mereka, faulaika yaqra'una kitabahum wala yazlamuna fatila. Faulaika yaqra'un, qiraah. Mereka itu membaca kitab mereka. Jadi maksudnya diberikan kitab dekat akhirat nanti, akan ada sampai kitab belakang tangan kanan, tangan kiri kan. Jadi sampai kat tangan kanan mereka, yaqra'una kitabahum, mereka baca kitab. Maksudnya baca melihat lah. Itu kalimah qiraah. Qiraah maksudnya baca melihat. Tilawah baca berbunyi, Type. Quran sebut yaqra'una kitabahum. Mereka membaca kitab yang sampai dekat tangan kanan mereka. Okey, satu. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-19, Allah Ta'ala kata, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Allah Ta'ala kata, adapun mereka yang diberikan kitab di tangan kanan mereka, lalu dikatakan pada mereka, bacalah kitab, hendaklah mereka membaca kitab tu. Maksudnya bila Allah Ta'ala kata baca di sini, merujuk kitab sampai kat tangan, lepas tu dia orang baca. Jadi kita akan faham kalimah qiraah itu maksudnya baca
Baca tengok baca tengok. Baik. Lihat. Persoalannya Nabi Muhammad SAW baca tak melihat? Itu satu. Ada tak ayat Quran sebut Nabi Muhammad baca melihat? Ataupun semata-mata sebut tilawah? Kita dah sebut ada ayat Quran yang menggunakan kalimah tilawah merujuk pada Nabi Muhammad SAW, iaitu doa Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Rabbana wab'as fihim rasulan Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wahai Tuhan kami, kata Ismail dengan Nabi Ibrahim AS, bangkitkan di kalangan zuriat kami ni rasul yang membaca ayat. Jadi Nabi Muhammad membaca bunyi, satu. Yang kedua, kita bangkitkan Nabi baca macam ni. Ada tak dalam Quran? Jawapannya adalah kita kena tengok dalam surah Al-Isra ayat yang ke-45. Allah Ta'ala kata, wa iza qara'tal Quran, apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran. Nampak? Allah Ta'ala tak kata tilawah. Dan dia tak kata wa iza talaital Quran. Dia tak kata macam tu. Dia kata wa iza qara'tal Quran. Jadi dia guna kalimah qiraah. Maksudnya, kalau kita faham daripada ayat ini, menandakan Nabi Muhammad boleh membaca. Nabi Muhammad boleh membaca. Kalau tengok dalam ayat ni lah, surah Al-Isra ayat 45. Kalau mak kita, mak Ana daripada kecil tak sekolah, besar-besar boleh membaca, kita akan kata mak aku pandai. Mak aku pandai, tak sekolah boleh membaca. Macam kita boleh baca sebab kita masuk sekolah. Mak kita tak sekolah boleh membaca. Macam mana Nabi Muhammad SAW kita kata tak boleh membaca? Sebab tu dia macam something wrong tau. Sebab Nabi Muhammad ada sidik amanah tabligh fatonah tu. Dia ada fatonah, kebijaksanaan. Jadi macam mana orang bijak tak boleh membaca? Mak kita yang kata tak bijak boleh membaca. Dia tak masuk akal. Rupa-rupa bila kita pergi pada Al-Quran, menandakan ayat 45 itu, wa iza qara'tal Quran, bila kamu Muhammad membaca Al-Quran, menandakan Nabi Muhammad boleh membaca secara melihat. Melihat macam tu. Boleh Baik. Jadi timbul pula soalan, apa makna ummi pula? Orang kata Nabi Muhammad tu ummi. Nabi tu ummi. Okey, kalau ummi, kita buat ummi tu kan bila sebut ummi kan, ummi tu kan maknanya orang yang tak boleh baca. Kita tafsir lagu tu. Soalan kan. Sebenarnya kalimah ummi ni dia bukan makna orang tak boleh baca sebenarnya. Okey. Kita akan sebut orang Yahudi dengan orang Arab. Orang Arab tu dipanggil sebagai ummi. Kenapa ummi? Kita tafsirkan orang Arab ni ummi kerana orang Arab tak boleh membaca. Kita kata pernah tak kita fikir, sebenarnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala pernah sebut, ada di kalangan orang Yahudi yang ummi. Padahal orang Yahudi tu boleh membaca. Dia orang baca Taurat, dia orang baca Injil. Jadi macam mana boleh kata ummi? Allah Ta'ala sebut. Nak tahu, kena buka surah Al-Baqarah, ayat 78 dan 79. Allah Ta'ala kata, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّ يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ haza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila, sampai habis ayat. Allah Taala kata ada di kalangan orang Yahudi itu adalah ummi. Wa minhum ummiyun, mereka ummi. La ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui alkitab. Illa amani, kecuali kan. Maksud dia baca juga. Yang dia kata tak tahu ni yang betul. Dia tak tahu, dia tahu hanya yang angan-angan, kitab yang angan-angan tu, yang direka-reka tu. Maksud dia orang boleh baca, dia orang tahu daripada kitab yang telah diselewengkan. Wa inhum illa yazunnu, dan tidak mereka itu kecuali mereka itu dalam sangkaan sahaja. Dia orang baca kitab yang telah diselewengkan. Apa dalil bahawasanya mereka baca kitab yang telah diselewengkan? Sambungan ayat. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mendakwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kitab Taurat tu dia orang dah selewengnya, lepas tu datang golongan yang tersendiri dibaca ikat tu. Jadi golongan yang baca tu, Quran kata golongan ummi. Golongan ummi. Maksudnya boleh baca lah. Ummi ni boleh baca. Satu. Maksudnya bila sebut ummi, jangan kita nampak orang Arab je. Quran juga pernah menggambarkan di kalangan orang Yahudi pun ada ummi. Walaupun dia orang boleh membaca. Jadi kita akan faham, ummi bukan bermakna orang tak boleh membaca. Bukan. Tak. Begitu juga kalau kita baca dalam Al-Quran juga, Allah Ta'ala ada ungkap ummi merujuk pada orang Yahudi. Itu dalam surah Al-Imran ayat 20. Kata Allah Ta'ala, wa kullil ladzina utul kitab bawal ummiyin, kata Allah. Katakanlah Muhammad kepada orang ahli kitab dan juga ummi. Dan ummi di sini merujuk kepada orang-orang Yahudi yang sebab Yahudi ni banyak kategori. Walaupun baca kitab, tapi ada yang tok guru yang menjelewengkan kitab, satu lagi ni yang pengikut ni. Jadi pengikut ni mengikut apa yang tok guru cakap ni tanpa fikir tu, dia panggil ummi. Jadi bermaksud di sini kita akan faham kalimah ummi tu bila diterjemah sebagai orang yang tidak tahu membaca itu tak tepat. Makanya apa makna ummi? Kita nak bahas kat sini. Ummi ni kita tahu, kita orang mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada satu kitab nama kitab Al-Um. Apa makna Al-Um? Kita selalu terjemah Al-Um ni ibu, mak.
Ummi ni maksudnya induk. Benda induk. Dia benda dasar. Dia benda dasar tu, apa-apa tu bina atas dia. Itu panggil induk. Al-ummi dia panggil. Type. Sekarang ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada juga menggunakan kalimah Dan di sini ni bukan makna tidak tahu baca. Contoh, Allah Taala sebut dalam surah Al-Imran. Ayat 7. Allah Taala kata, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Allah Taala kata, dialah yang Allah Taala telah menurunkan kepada kamu kitab. Ini Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, dalam tu ada ayat muhkamat. Dan ada satu lagi, wa ukhra mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Cuma ayat muhkamat Allah Taala kata hunna ummul kitab. Dia adalah ummul kitab, ummi, induk. Maksudnya kitab yang induk. Maksudnya ayat-ayat mutasyabihat ni, kok mana tafsir pun dia tak boleh lari daripada penafsiran muhkamat tadi. Dia induk. Ummi tu mana induk. Okey, satu. Yang kedua, kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura." Ummah, Allah Taala kata ummal qura, ummi. Dia kata, Allah Taala kata dialah, inilah kitab yang kami telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu mubarakun, memberi keberkatan, musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab sebelum ni, Taurat Injil kan. Walitunzira, untuk memberi khabar ketakutan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah. Dia sebut Ummul Qura. Ummul Qura maksud penduduk Mekah. Type. Apa makna penduduk Mekah? Jadi orang penduduk Mekah tu panggil sebagai ummi, induk. Maksud induk di sini, maksudnya adalah mereka itu tidak pernah dipengaruhi oleh pengaruh luar. Mereka ni suci bersih. Itu dikatakan sebagai ummi. Mereka tidak pernah dipengaruhi oleh sesiapa pun. Maka itulah dikatakan sebagai ummi. Mereka ni hidup secara fitrah, bersih. Itu dikatakan sebagai ummi. Sebab itu, kita tengok antara pemaknaan ummi tu juga adalah dia bersih, maka orang ikut dia. Dia dah bersih ni, fitrah, maka orang ikut dia. Antaranya merujuk pada Nabi Ibrahim AS. Kita baca dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad kata, sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Sunnah fitrah. Amalan-amalan secara fitrah yang diawali, dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Antaranya khitan. Adalah disebut dalam hadis tu kan. Panjang cerita. Ibrahim AS ni, dia induk tau. Dia induk. Dan dia tu suci bersih. Bila suci bersih, kita ni semua ikut pada Nabi Ibrahim AS. Dalil ni kita kena ikut Nabi Ibrahim AS ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Kata Allah Ta'ala, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ummi. Dia guna kalimah ummah. Ummi lah. Daripada satu akar kata yang sama. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami dapati ayah-ayah kami dulu ala ummatin, atas ummi. Apa makna ummi di sini? Imam Zamukhsyari dalam kitab Al-Kashaf, dia tafsirkan, dia kata fal ummatu at-tariqatu allati tu'ammu. Dia adalah jalan-jalan yang kita ikut dia. Maksudnya bila kita faham kalimah ummi ni adalah dia adalah suci bersih yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa pun orang ikut dia. Itu makna ummi. Baik. Sekarang ni kita bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ummi. Arab, bangsa bangsa Arab yang ummi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ummi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang suci bersih daripada sebarang pengaruh dan orang ikut dia. Itu makna ummi. Itu makna ummi. Bukan makna ummi ni orang tak boleh baca. Maka orang akan bangkit pula, kalau lagu tu Nabi Muhammad SAW ni ada terpengaruh lah daripada kitab-kitab lain. Menyebabkan datangnya Al-Quran, mungkin dia terpengaruh dengan pembacaan dia terhadap Taurat, mungkin ada pengaruh dia terbaca pada Injil, akhir sekali dia gabung, semua dia pun sebut satu, namanya Al-Quran. Mungkin orang tafsir lagu tu. Maknanya ada pengaruh luar lah. Tak. Ada pengaruh lah. Kalau ada pengaruh, maka dia bukan ummi. Sebab sifat bagi ummi itu dia tidak dipengaruhi. Pembacaan dia tak ada pengaruh daripada luar. Itu betul-betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pun nampak macam tu kan. Jadi ada tak kemungkinan Nabi Muhammad SAW tu untuk menambah? Makanya kemaksuman Quran itu akan ternafi. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin dalam Al-Quran bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia nak menyampaikan wahyu, dia mesti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jaga Nabi Muhammad, dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul-betul dikawal oleh Allah Taala, dimaksumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya Allah Taala sebut dalam surah Toha ayat 114. Allah Ta'ala kata, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh, kata Allah. Allah Ta'ala kata, jangan kamu bergopoh-gapah terhadap Al-Quran sebelum
wahyu tu telah sempurna pada kamu. Maksudnya, wahyu tu kalau tak sempurna sampai pada Nabi, Nabi tak akan sampaikan. Bila dah sempurna, baru disampaikan oleh Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita faham di situ, Quran tu sifat dia adalah maksum. Type. Jadi, kita akan nampak perbezaan antara Al-Quran, Al-Qira'ah dan juga At-Tilawah. Dalam ayat ni kita, itu panjang cerita dah. Ana cerita jela. Cuma nak cerita kat sini tadi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Inna anzalnahu Qur'anan." Quran. Dialah sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Alkitab, Quran. Maksudnya, kitab itu adalah yang dibaca. Dan sifat bagi kitab itu adalah Arabiyan, bahasa Arab. Disebut bahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala kenapa Quran mesti bahasa Arab? Satu soalan. Kenapa Quran tu dalam bahasa Arab? Kenapa tak guna bahasa lain? Macam mana nak cerita ni? Yang pertama, kita kena ingat, bahasa yang hebat ini adalah bahasa yang mempunyai kalimah yang mendalam. Itulah bahasa yang hebat. Kita dekat Malaysia pun, kadang-kadang ada part ke beberapa kalimah yang kita susah nak terjemah. Tapi, nak terjemah daripada Arab pada bahasa Melayu. Anda buat masa contoh. Dalam bahasa Arab, dia ada kalimah qu'ud, julus. Dua-dua ni terjemahlah duduk. Qu'ud, julus. Kita terjemah duduk lah. Kita baca qa'ada Rasulullah, Nabi duduk. Ada pula jalasa Nabi Muhammad SAW. Jadi jalasa, satu lagi qa'ada. Dua kalimah. Yang orang Melayu ada satu terjemahan, duduk. Tapi persoalan dia, apa beza jalasa dengan qa'ada? Satu soalan. Inilah lebihnya bahasa Arab. Qa'ada, jalasa. Jalasa ni daripada berdiri dia duduk. Itu panggil jalasa. Tapi ada satu lagi pada dia baring, lepas tu dia duduk. Baring dia duduk. Itu panggil qa'ada. Jadi tahu, itu kelebihan bahasa Arab. Sebab tu dia ungkap satu perkataan, kadang-kadang kita boleh terjemah, tapi terjemah tu tak komplit lagi. Dia tak komplit lagi. Jadi itulah lebih bahasa Arab. Jadi disebabkan itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab dia ada kekayaan bahasa. Kalau orang belajar bahasa Arab betul-betul lah, kalau orang mengaji, Anal ni tak adalah mengaji dalam-dalam, baca sikit-sikit gitu je. Burung terbang itu sendiri tu, dia terbang tu, kalau macam ni tu ada sebutan dia. Kalau saya ingat lain dah, situ lain dah sebutan dia. Saya ingat semua ada nama semua tu. Itu kelebihan bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab dia begitu mendalam begitu, maka tak pelik Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi Quran ni dia bahasa Arab betul. Itu lebihnya. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, bagi tahu pula pada orang Yahudi, apabila mereka kata mereka lebih tahu pasal kisah Yusuf AS, mereka Yahudi kata kita lebih tahu berkenaan Nabi Yaqub AS, keturunan Nabi Yaqub AS, kami lebih tahu sebab ada cerita dalam Taurat. Allah Ta'ala nak bagi tahu, cerita yang kamu tahu di dalam Taurat itu sebenarnya tak detail. Walaupun kamu tahu tu, sebenarnya tak detail. Yang detail ni dalam Al-Quran. Quran dia punya detail, kamu tengok simple dia bahasa dia, tetapi dia mempunyai pemahaman yang secara mendalam dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala kata Quran dan Arabian, dalam bahasa Arab. Maksudnya, bahasa Arab itu dia simple, dia ada ungkapan kata yang cukup mendalam, yang kalau orang belajar betul-betul bahasa Arab, dia baca tu dia akan tahu. Dia tengok, ini cerita dia mendalam. Sebab itu kita belajar bahasa Quran, dia tak cukup, kalau tak sempurna kalau kita tak faham bahasa Arab. Macam Anda pernah tulis sebelum ni, Anda ada tulis, Anda kongsi kat dalam Anda punya fanpage sebelum ni kan, semalam 2 hari lepas macam tu. Ada orang Quranis dekat Malaysia, dia tak faham Quran, dia hanya baca Quran melalui terjemahan. Tetapi dia mula nak mempertikaikan hadis Nabi SAW. Jadi cerita ni ada seorang Quranis, dia ni seorang datuk, kawan pada kawan Ana jugalah. Kawan Ana tu datuk juga. Jadi datuk ni ajak pergi usrah dekat rumah dia, dan datuk tu tak bagi tahu rupanya ada seorang hamba Allah ni dia akan datang, yang sebenarnya datuk tu nak mempertemukan Ana dengan datuk tadi ni. Datuk yang satu lagi ni, Datuk A ni, ada kawan Datuk B. Datuk B tu Quranis. Lepas tu dia mendakwa, dia kata Millah Ibrahim, Abrahamic Quranis dia kata lah. Dia kata dan dia tolak hadis Nabi SAW, tetapi dia terus pada Al-Quran. Dia datang tu usrah lah. Ana pun cerita apa yang nak cerita. Habis cerita tu, lepas tu buka soal jawab. Jadi yang Datuk A ni pergi minta Datuk B ni tanya soalan pada Ana. Jadi Datuk B pun tanya, dia kata, Ustaz, Taurat Injil ni diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada manusia, diturunkan kepada kaum Bani Israel sahaja ke ataupun kepada semua manusia? Taurat Injil.
Maksudnya Taurat Injil ni kita yang umat Nabi Muhammad pun kena pakai juga Taurat dan Injil. Ana pun kata tak, sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bu'istu yub'asu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Anda bacalah hadis tu. Hadis yang berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dulu diutuskan kepada kaum tertentu saja, aku diutuskan kepada semua manusia. Jadi simpulnya Quran itu kepada semua manusia, bangsa Yahudi ke apa semua bangsa kena ikut Al-Quran. Tetapi kalau sebut kaum Bani Israel, Taurat Injil untuk kaum Bani Israel. Kita yang Melayu tak payah ikut kandungan Taurat, tak payah ikut Injil. Jadi bila dia kata tak, sebenarnya itu dah bercanggah dengan Al-Quran, kata dia. Anda kata kenapa bercanggah dengan Al-Quran pula? Sebab dia kata dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawasanya Taurat Injil diturunkan kepada semua manusia, bukan kepada kaum Bani Israel je. Ana bila dengar macam tu, ana kata, oh ya ke? Ayat mana Dia pun kata dalam surah Al-Imran. Al-Imran ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Dia bagi dua ayat lah. Ana bawa ni ayat ni Quran ana bawa lah kan. Jadi ana ni dia baca terjemahan lah. Dia baca lah. Ia menurunkan kepada Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengenai kebenaran yang mengesahkan isi kitab-kitab suci. Dia baca terjemahan, mengesahkan isi-isi kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga menurunkan, yakni Allah Ta'ala menurunkan juga kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dia kata Taurat Injil menjadi petunjuk kepada umat manusia. Dia guna kalimah umat manusia. Jadi dia kata kepada manusia, bukan kepada Bani Israel je. Jadi hadis Nabi SAW tak betul, dia kata. Kata Datuk B ni pada Ana. Boleh tak cari mazhab? Jadi tuan rumah ni, Datuk A, tuan rumah ni, dia pun ambil Quran, dia bagi pada Ana. Anda pun tengok ayat. Anda pun baca. Wa anzalat Taurata wal Injil. Allah Ta'ala telah menurunkan Taurat dan Injil. Satu. Tapi dia ada sebut min qablu hudan linnas. Anda pun tu dapat, oh kat mana salah dia dah nampak dah. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata min qablu, sebelum, maknanya turun Taurat Injil, sebelum dia ada Al-Quran, dia sebagai petunjuk. Taurat Injil itu sebagai petunjuk. Hudan linnas, kepada manusia. Jadi bila sebut annas, dia terjemah bagi manusia, tiba-tiba kita tengok dalam kalimah annas tu ada alif dan lam. Alif dan lam. Bila ada dan lam, anda terus faham. Cara dia faham dah salah. Sebab bila sebut alif lam, annas itu dia panggil al-am maksus, umum. Memang manusia itu umum, tapi dikhususkan pada manusia tertentu. Umum untuk manusia tertentu, iaitu merujuk kepada kaum Bani Israel je lah. Anda kata ada lam tu, kalau tak ada lam lain. Bila anda bagi tahu, dia jam, dia tak tahu. Maknanya di sini, kalau kita nak faham Al-Quran, dia mesti faham bahasa Arab. Kalau kita faham bahasa Arab, kita tahu perdebatan nahwu, perdebatan saraf, kita akan faham Quran tu secara mendalam. Sebab itu kalau kita baca Quran, semata-mata tadabbur Quran melalui terjemahan Al-Quran, kita boleh faham Quran juga. Bukan salah baca Quran ikut tafsiran ni, nak baca-bacalah, tak ada apa pun. Tengok terjemahan Quran, kita nak fahamkan. Tapi kita jangan putuskan itu adalah sudah putus, jangan. Sebab kita kena belajar lagi, kita kena tengok macam mana kupasan di sudut bahasa Arab. Jadi bila kita tahu kelebihan yang ada pada bahasa saraf, lepas tu dia ada balaghah, makna mendalam dia tu kan, maka di situ tu tak pelik Allah Ta'ala boleh cerita detail berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS dalam 111 ayat, tapi detail dalam, mendalam kisah tu kan. Kenapa? Sebab bahasa Arab tu sifat dia kaya. Itu kelebihan bahasa Arab. Maka di situlah Allah Ta'ala mulakan ayat inna anzalnahu Qur'anan. Sebab kekayaan yang ada pada bahasa Arab, faham balaghah Arab, sastra Arab, dia baca Quran surah Al-Yusuf. Surah Yusuf tu dia baca habis tu, dia akan nampak 1001 kisah, pengalaman, kedalaman cerita yang berkait dengan Nabi SAW. Dan benda ni orang Yahudi tak boleh tahu. Sebab orang Yahudi dia baca melalui kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Pemahaman dia takkan sama seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala kata inilah kelebihan yang pada Al-Quran. Allah Ta'ala pun sebut Arabian, Quran dan Arabian dalam bahasa Arab. Dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia di sini dia buat mari satu penghujahan daripada pihak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata itu menandakan Quran itu adalah baru. Hadis, bukan qadim lah. Anda tak tahu lah yang anda cerita ni apakah pendengar ni faham ke tidak. Cuba anda cerita jugalah sikit perdebatan. Sekarang ni dalam kalangan orang Islam dunia ni, dia ada satu aliran dia panggil Mu'tazilah.
Mu'tazilah ni antara kepercayaan mereka, dan mereka ni bertembung lah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Antara kepercayaan mereka yang berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah dalam isu Quran ni makhluk ke tidak. Itu perdebatan mereka. Antara hujah yang dikemukakan oleh orang Mu'tazilah ni, kalau tengok dalam kitab Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata ihtajja al-Jubba'i, telah berhujahlah oleh Qadhi Jubba'i. Al-Jubba'i ni salah seorang ulama Mu'tazilah, dan dia adalah bapa tiri kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, orang yang mengkhianati sifat 20 tu lah. Dia ada sebut, dia kata bihazil ayah ala qaunil Qur'ani makhluqan. Dia kata inilah ayat menjadi dalil bahawasanya Quran ni makhluk, kata Mu'tazilah. Sebab apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ada permulaan lah apalah kan. Tu je punya dakwaan lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi jawab. Imam Ar-Razi kata al-jawabu an hazil wujuh bi asriha an naqula, secara mudahnya kata kami nak jawab, innaha tadullu ala anna al-murakkab min al-huruf wal kalimat wal alfas wal ibarat muhdasun wa dhalika la niza'a fih, innamal ladhi nadda'i qidamuhu syai'un akhar fasaqata hadzal istidlal. Sekarang ni Quran di sisi Allah Taala ni dia rentas bahasa. Dia rentas bahasa. Bahasa ni ada permulaan. Bahasa tu ada permulaan. Tetapi bila Allah Taala turunkan kepada manusia, maka dia akan gunakan laras bahasa manusia. Maka di situ dia akan guna bahasa yang paling hebat, iaitu menggunakan bahasa Arab. Jadi di sisi Allah Taala tu Quran itu rentah bahasa, maka dia qadim lah. Itu jawapannya. Jadi dakwaan daripada Mu'tazilah itu bahawasanya Quran itu makhluk tak tepat. Dia jawab macam tu tak apalah, itu sikit dia penambahan anda tambah. Okey, right. Ada pula satu lagi perdebatan dibahas juga oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga ulama-ulama lain, Imam Ibn Jauzi, dalam ayat ni. Bila Allah Ta'ala kata Quran ni Arabiyyan mubin, apakah wujud selain daripada bahasa Arab dalam Al-Quran? Satu persoalan. Kau apa dia ni? Sejam dah. Type. Anda kupas satu ayat dia. Nak cari masuk ayat yang ketiga, tapi tak masuk kot. Kita masuk ayat kedua je baca. Dalam Al-Quran, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Masir, dia kata waqad ikhtalafan nas, manusia ni berbeza pendapat, hal fil Quran syai'un bighairil arabi, ada tak dalam Quran ni lain bahasa Arab, ada tak, amla ataupun tidak. Fazahaba ashabuna annahu laisa fihi syai'un bighairil arabiyyah. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata dalam Quran tidak ada selain bahasa Arab. Yang ada betul-betul bahasa Arab ni. Tidak ada bahasa kecuali Arab je, kata dia. Wa qala Abu Ubaidah, tiba-tiba ada seorang ulama namanya Abu Ubaidah. Dia kata apa? Man za'ama anna al-Qur'ana fil Qur'an lisanan siwal arabiyyah faqad a'zama 'ala Allahil qaul. Orang yang mengatakan bahawasanya dalam Quran itu ada bahasa selain daripada Arab, jadi dia telah melakukan satu benda yang besar terhadap Allah Subhanahu Taala. Benda tak elok lah, kata dia. Tapi bila bagaimanapun, ada sahabat namanya Ibn Abbas. Ruwiya an Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, anna fihi min ghairi lisanil Arab. Sahabat Nabi Ibn Abbas, lepas tu Mujahid, tabi'in, Ikrimah, tabi'in. Ni ulama besar lah ni. Si Quran. Dia orang mengatakan anna fihi, dalam Quran itu min ghairi lisanil Arab. Ada yang bukan bahasa Arab. Sudah. Kalau dia kata ada dalam bahasa Arab, macam mana pula Quran kata Quranan Arabiyan tu? Quranan Arabiyan. Bahasa Arab Quran. Jadi Quran ni bahasa Arab pure. Tiba-tiba mari sahabat kata ada yang bukan bahasa Arab. Antaranya Sijil. Contoh. Al-Mishkat. Kan jumpa Fihil Mishkat dalam surah An-Nur tu kan. Al-Yam, At-Tur, Abarid, Istabrq, Israfil, Israel, Mikail. Itu semua bahasa bukan bahasa Arab. Jadi kalau macam itu maknanya Quran bukan bahasa Arab. Ada yang tidak bahasa Arab lah. Macam mana Quran kata Arabiyyan mubin tu, bahasa Arab yang nyata tu? Macam mana pula? Jawapannya sebenarnya kalimah itu adalah satu kalimah yang macam mana kita ni, contohlah kita kadang-kadang kita ada kalimah itu dia asal daripada penggunaan turun-temurun yang memang namanya begitu. Macam mana anda nak syarah? Israfil, Mikail, itu nama dia. Nama dia dah Israfil, namanya Israel. Nama dia Mikail, dan nama dia macam tu. Tak boleh nak tukar lah, macam tu lah, kekalkanlah macam tu kan. Sebab itu adalah nama dia. Macam contohlah Ana ni orang Melayu. Ana ni orang Melayu. Tapi Wan Ji tu tak tahu bahasa apa. Tak tahu bahasa apa. Jadi bila cakap telah berkata Wan Ji. Jadi bila berkata Wan Ji, kalimah Wan Ji tu bukan bahasa Melayu. Tapi apakah Ana telah mencampurkan selain daripada bahasa Melayu dalam bahasa Melayu?
Lain bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu. Berlaku kita tak, sebab itu nama anak Wanji. Wanji nama anak. Ada di kalangan kita orang Melayu. Orang Melayu ni nama dia bukan macam nama kita sekarang, Zaid, Fatimah, Sofia, apa lagi? Nama Melayu tu lah. Itu semua nama Arab sebenarnya. Itu semua nama Arab. Nama orang Melayu ni macam dulu. Embung, Melati, Orkid, apa lagi? Hang Tuah, Hang Jembat, nama orang Melayu. Tiba-tiba kita bercakap, telah datang Sofia ke rumah saya sebagai contoh. Sofia tu kalimah Arab. Jadi apakah kita telah menyatakan aku telah mencampurkan bahasa lain ke dalam bahasa Arab? Tak, sebab itu nama. Maka demikian juga bila penggunaan Israfil, Israel, Mikael sebagai contoh lah kan. Jadi nama-nama itu digunakan dia tidak ada penggunaan dalam bahasa Arab. Itu memang dah ada dalam bahasa turun-temurun. Maka bila ceritakan Quran, dia kekalkan penggunaan itu. Fir'aun sebagai contoh. Fir'aun tu bukan bahasa Arab. Fir'aun tu bahasa Ibrani, raja. Dia raja Mesir, dia dipanggil Fir'aun. Raja Mesir dipanggil Fir'aun. Jadi Quran sebut Fir'aun. Fir'aun cakap lah apalah. Jadi Fir'aun tu lah nama gelaran bagi raja pada zaman tu di Mesir. Maka Quran pun gunakan kalimah Fir'aun. Dia tak tukarlah kepada bahasa Arab. Dia tak kena sebut, kalau sebut raja dia guna kalimah Al-Malak sebagai contoh kan. Surah Al-Muluk, dia tak guna Al-Muluk, dia guna Fir'aun. Sebab itulah penggunaan yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Jadi di situ kita akan faham, maksudnya tak adalah pencampuran bahasa lain dalam bahasa Arab. Sebenarnya penggunaan itu digunakan kerana itu adalah nama bagi satu benda yang diterima pakai dan tidak ada penggunaan dalam bahasa Arab, maka digunalah di dalam Al-Quran. Jadi tidak adalah pencampuran di antara bahasa lain di dalam Al-Quran selain daripada bahasa Arab di dalam Al-Quran. Begitu. Itu clear insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Allah Taala kata akhir ayat, la'allakum ta'qilun. Allah Taala kata sesungguhnya kami telah menurunkannya kitab Quran dan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal. Mudah-mudahan akal kamu berfungsi lah. Anda terjemah, mudah-mudahan akal kamu berfungsi. Okay. Kenapa Allah Ta'ala sebut ta'qilun dalam ayat ni? La'allakum ta'qilun. Kalau Allah Ta'ala kata la'allakum tuflihun ke, mudah-mudahan kamu berjaya ke, rasa macam okey pula. Jawapannya, ayat cerita pengajaran. Sebab bila dia banyak pengajaran, orang yang berakal dia akan ambil pengajaran. Kalau orang yang tak nak fikir, orang yang tak nak guna akal, dia tak akan dapat pengajaran. Surah Yusuf ni surah yang cukup banyak yang menceritakan pengajaran. Kisah kesabaran Nabi Yaqub AS yang dikatakan anak dia mati. Dikatakan dia menangis kan. Kesabaran yang daripada Nabi Yaqub AS. Nabi Yusuf AS yang dikhianati oleh adik-beradik. Kesabaran. Itu pengajaran. Apa lagi? Macam mana adik-beradik Nabi Yusuf mengkhianati Yusuf. Dan akhirnya terpaksa sujud kepada Nabi Yusuf AS, iaitu terpaksa minta bantuan daripada Nabi Yusuf AS di Mesir tanpa mereka sedar itu adalah adik mereka yang mereka cuba nak bunuh dulu. Pengajaran kita boleh ambil kat situ. Jadi pengajaran ni kita tak akan ambil kecuali orang yang ada akal. Orang kalau guna akal dia akan fikir, dia boleh ambil pengajaran. Maka disebabkan itulah Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ni kami nak bawa orang kisah ni Yusuf AS ni. Kamu guna akal betul-betul, kamu boleh ambil pengajaran. Kalau tak guna akal, kamu tak akan ambil pengajaran. Satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, akal ni sifat dia adalah reaktif. Dia bukan proaktif. Akal. Manusia ni dia tak berfikir kecuali bila dia tengok satu benda boleh fikir. Orang Arab ni antara bangsa yang malah berfikir. Arab ni. Bangsa Arab ni dia tak berfikir. Sebab tu dia tak boleh bina tamadun. Arab ni. Kalau kita baca dalam Muqaddimah Al-Imam Ibn Khaldun, dia ada sebut. Dia kata Arab ni dia bina tamadun apabila dia integrasi dengan Farsi. Kalau tak ada Farsi, tak integrasi dengan Farsi, memang sampai bila-bila tak boleh bina tamadun. Maksudnya Arab ni memang dia tak boleh fikir. Al-Quran dia akan menyebabkan akal dia berfungsi. Sebab sifatnya reaktif. Otak manusia ni, akal berfikir ni reaktif. Kita tak akan terus berfikir kecuali ada sebab kita tengok baru kita start berfikir. Itu kaedah dalam manusia berfikir. Allah Ta'ala ni dia mari Al-Quran, kisah Nabi Yusuf AS ni, dia bila orang Arab baca ni, dia faham dengan laras bahasa mereka yang mendalam itu, menyebabkan akal mereka berfikir. Bila akal mereka berfikir itu, akal yang dah lama tidur tu bergerak. Sebab itu Al-Quran ni boleh dikatakan sebagai sumber tamadun bagi masyarakat Arab. Arab ni tak ada tamadun. Bila baca Quran, faham betul-betul, fikir, dia akan boleh bina tamadun. Itu Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala kata la'alakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal. Mudah-mudahan akal kamu proses, boleh bergerak untuk berfikir. Di situ kamu boleh bina tamadun. Di situ kamu boleh ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf AS. Begitu. Dan satu lagi,
bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Kitabul Mubin, kitab yang nyata, kita tak akan dapat nyatanya, jelasnya kisah Al-Quran itu kalau kita tak berfikir. Kalau kita tak menggunakan akal. Bila kita guna akal, kita fikir, kita akan nampak kejelasan yang ada di dalam Al-Quran. Maka disebabkan itulah, awal ayat Allah Ta'ala kata, Tilka Al-Kitabil Mubin. Itu adalah kitab yang nyata. Lepas tu disebut ayat Samud, La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal. Maksudnya, kamu akan dapat kejelasan itu kalau kamu boleh berfikir. Kalau kamu baca, kamu tak fikir, kamu tak akan dapat kejelasan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Tab sambungan ayat. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Cukuplah, penat pula rasa. Wallahu a'lam. Anda tengok soalan. Haji Yusri, Assalamualaikum. Salam hadir Haji Salim. Waalaikumsalam ji. Assalamualaikum Ustaz. Tumpang belajar Abu Bakar Mak Yasin. Alhamdulillah Haji. Bismillah. Silakan Haji, silakan. Haji Abu Bakar. Okey, Abang Yusri, Zulaikha tu Israel. Nama Zulaikha tu dalam Quran dia tak sebut Zulaikha, dia sebut Imra'atu Aziz, isteri pemerintah. Zulaikha tu Israeliat. Ulama-ulama Yahudi ni dia nak syarah cerita pasal kisah Yusuf alaihissalam dengan perempuan tu, dia sebut Zulaikha. Jadi nama Zulaikha tu adalah nama yang diberi oleh orang Yahudi lah, Israeliat. Tapi tak salah, itu bukan kategori hukum dia sekadar kisah. Jadi bolehlah kita cerita, tak ada apa pun. Gitu. Allahuakbar. Haji Hamdan, Assalamualaikum. Tumpang belajar, alhamdulillah. Salam. Dr. Rahman, alhamdulillah. Ridwan, salam. Ni Tajuddin, suara tak kuat Ustaz. Mungkin sebab saya kat kedai mamak minum teh bising. Mungkin kot. Nabi Muhammad boleh membaca surah Isra 45. Dah ada bahas dah. Bandar Seri Puteri KL, suara hilang. Video freeze. Dah okey. Okey, right. Clear. Zalimi. Bila free boleh main ngeteh Sarjana. Lepas PKP lah Banik. Kita lepas PKP boleh berjalan. Sekarang ni tak boleh. Pergi-pergi kena tangkap. Bahaya tu. Susah tu. Ana ni pula kes mahkamah ada 4. Kes mahkamah tak selesai lagi ni. Tak berani tu nak buat apa-apa ni. Khairul Syam. Assalamualaikum. Ada ke golongan Mu'tazilah di Malaysia ni? Macam mana kita nak mengenali golongan Mu'tazilah? Mu'tazilah ni golongan yang dalam termalai panggil Mu'attilah. Orang sekarang mungkin labelkan Mu'tazilah ni kepada liberal kot. Orang gengnya liberal dia panggil Mu'tazilah. Kan? Jadi Mu'tazilah ni dia bertemu dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma debat Mu'tazilah pada zaman dahulu dia tak macam debat geng liberal pada hari ni. Kok tu pula beza dia. Kan? Mu'tazilah dulu antara debat mereka ni Quran ni makhluk ke tidak. Benda ni tak didebatkan orang-orang liberal pada hari ni. Sebab tu nak kata Mu'tazilah susah juga. Sebab kandungan yang diwacanakan oleh Mu'tazilah dulu dengan geng liberal yang bincang pada hari ni berbeza. Jadi tak tahulah nak kata ada ke tidak Mu'tazilah pada hari ni. Sebab base pada idea Mu'tazilah tu hari ni kalau orang bincang pun orang bincang yang dah dibincangkan dulu. Yang dibincangkan. Dan dia orang tak jadi pegangan sebagai wacana-wacana ilmu. Begitu lah. Dan geng liberal ni wacana dia bukan macam Mu'tazilah dulu. Jadi wallahu a'lam. Ramai orang kata liberal tu macam Mu'tazilah. Tapi kalau kita tengok pada kandungan yang diwacanakan orang liberal dengan golongan Mu'tazilah ni berbeza sebenarnya. Begitu. Wallahu a'lam. Siapa ulama terawal menafsirkan ummi sebagai tidak tahu membaca, dan perbincangan tu bukan termasuk dalam akidahkan. Sebab saya rasa orang terjemah ummi ni kerana illiterate. Sebab nak menafikan Nabi menulis Quran. Dia isu tak tahu siapa yang memulakan tu, kita tak tahu, wallahu alam. Tapi itu memang cukup terkenal lah dalam masyarakat dunia Islam, di mana-mana mengatakan begitulah. Tapi kalau pengkaji, orang yang mengkaji Quran, dia akan baca Quran, dia akan tengok kalau kita kata ummi tak boleh baca, dan selalu ni bila sebut ummi ni dia merujuk pada orang Arab. Tiba-tiba ada Al-Quran Allah Ta'ala sebut ummi tu merujuk pada kaum Bani Israel. Macam mana? Padahal orang baca kitab Taurat kan? Rupa-rupanya ummi tu ada pemaknaan. Jadi orang yang mengkaji dia akan detect lah. Dia akan mengkaji tu, dia akan dapat jumpalah perbincangan tu. Kat Pakistan benda ni dah lama dah wacana. Lama sangatlah kat Pakistan. Wallahualam. Muhammad Farhan Nazari, boleh Ustaz terangkan lebih berkaitan orang Arab tak boleh berfikir kalau tidak berinteraksi? Yang tu entah nak tahu, entah kena baca kitab Muqaddimah Al-Imam Ibn Khaldun. Ana pernah bedah kitab Ibn Khaldun Muqaddimah.
Sebab anda baca kitab tu kulit ke kulit. Anda baca habis. Anda pernah buat nota ringkas berkenaan dengan kitab tu. Okey. Arab ni, Imam Khaldun pernah sebut, mereka tak boleh bina hadarah. Dia ada hadarah, dia ada tamadun. Tamadun, hadarah ni dua benda beza tau. Tapi kita selalu terima hadarah tu adalah tamadun. Dia macam ni. Orang Melayu, dia ada satu terma, peradaban. Peradaban. Satu lagi tamadun. Tamadun bagi kalimah ad-din. Peradaban. Ad-din ni, dia ada isu berfikir. Menggunakan akal berfikir. Lepas tu kita create kan. Itu panggil tamadun. Ada satu lagi peradaban. Adab. Daripada kalimah adab. Adab ni datang pada hati. Jiwa. Ada orang ni, ilmu dia banyak. Tapi akhlak dia tak baik. Ilmu banyak, akhlak tak baik. Itu dia mungkin ada tamadun. Tapi dia tidak ada peradaban. Ada orang tu, akhlak dia baik. Tapi ilmu pula tak tinggi. Dia ada peradaban. Tapi dia tidak ada tamadun. Ada Dia ada beza kat situ. Type. Jadi sekarang ni bila kita sebut Arab segi berfikir membina tamadun, diorang tak ada kemampuan. Sebab itu Imam Ibn Khaldun pernah sebut Arab era dahulu mereka tak boleh nak bina kota. Kota tu diorang tak boleh nak buat. Kalau diorang boleh bina kota tu, bila kita cek rupa-rupa mereka ni ada integrasi dengan Farsi. Farsi dia ada sejarah lama. Diorang ni ada pengalaman tamadun yang besar. Mereka ada tamadun berfikir. Lepas tu ada orang pula ada integrasi perdebatan di antara Farsi dengan Rom. Falsafah dia dah masuk dalam wacana-wacana Farsi lagi awal sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ tu mereka dah boleh bina kota. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu masa datang tu sendiri tu, Arab ni tak ada tamadun. Tetapi ketika itu dah ada dua tamadun besar, Rom dan Farsi. Nabi Muhammad sallallahu datang tu, dia dah start ajar, memulakan Arab boleh berfikir. Di situ permulaan Arab nak bermula dengan tamadun. Itu pun lepas Nabi wafat dia orang tak boleh bina lagi, kecuali bila ada integrasi dengan pihak-pihak lain, Farsi. Zaman Umar bin Al-Khattab sebagai contoh. Umar tu zaman tu tamadun terbina apabila Islam bukan sekadar di Madinah Makkah dah. Dia dah sampai ke Farsi. Kan? Pada zaman Umar tu Islam sampai ke Farsi. Islam dah sampai ke banyak tempat dah. Jadi bila sampai tu di situ ada proses berfikir, pencampuran, persoalan, pertanyaan. Arab tu dia tak pernah fikir. Tapi bila duduk dengan masyarakat Farsi tanya soalan, dia orang pun nak jawab. Nak jawab tu dia orang start berfikir. Di situlah permulaan Arab boleh ada tamadun. Jadi dia ada integrasi situ. Benda ni pernah dibahas panjang oleh Al-Imam Ibn Khaldun begitu. Wallahu a'lam. Kita tak boleh nafikan pada dunia pada hari ni pun kalau kita tengok Saudi dengan Iran. Kita tolak tepi dulu Syiah. Sunni Wahabi kita tolak tepi dulu. Kita tengok antara Iran dengan Saudi, macam mana mereka membina negara. Tak sama. Saudi tu, kalau tak ada minyak, kalau tak ada Mekah, orang tak pergi pun Saudi tu. Tak ada duit pun Saudi tu. Tapi sebab Mekah ada kat situ, Kaabah ada kat situ, minyak pun ada, kita pergi. Kaya Saudi tu. Iran tu, dia boleh mencipta berbagai-bagai benda. Orang Farsi boleh mencipta macam-macam. Kenapa? Sebab tradisi masyarakat mereka tu terlibat dengan falsafah, wacana, berfikir yang begitu kuat lah. Jadi kalau kita nak tengok Arab macam Saudi, kita jangan Arab Saudi je sebab Arab ada tempat lain. Macam Arab di Mesir. Dia orang ada cara berfikir, tamadun. Arab Maghribi, itu antara Arab yang ada tamadun awal. Arab di Baghdad, Iraq, itu antara Arab yang ada tamadun awal. Tapi bila kita cek, tamadun Iraq itu sendiri tu, dia bukan berdiri sendiri. Sebenarnya dia ada gabungan dengan Farsi. Macam era Imam Abu Hanifah duduk dekat Baghdad. Imam Abu Hanifah tu ada kaitan dengan Farsi. Sebab itu ada isu pada zaman Imam Abu Hanifah apabila orang Farsi memeluk agama Islam yang mereka tak boleh nak baca sebutan Arab. Mereka masih Islam tapi nak semayang nak baca Arab tak boleh. Maka Imam Abu Hanifah pernah memfatwakan kepada mereka, orang Farsi, Iran lah sekarang ni, mereka boleh semayang membaca Fatihah dalam bahasa Farsi. Dalam masa sama mewajibkan kepada mereka belajar menggunakan sebutan dalam bahasa Arab. Akhir sekali orang boleh baca Arab dan orang terus membaca dalam bahasa Arab lah. Itu cerita dia kan. Jadi itulah problem bangsa Arab. Sebab mereka ni susah nak berfikir. Quran itu datang bila orang baca, dia ada tadabbur tau. Dia akal dia orang fikir. Bila fikir nak ambil pengajaran, di situ tu menyebabkan mereka jadi pandai lah. Situlah bermula tamadun bagi masyarakat Arab. Itu Wallahu a'lam. Steven Sun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tumpang follow Ustaz. Antara ilmuan yang boleh tumpang fikir. Ustaz banyak kes tapi nampak tenang pada rahsia. Oi, tak ada tenang. Oi, bimbang. Hari-hari bimbang. Anak pernah masuk penjara lah apa. Anak minta lah supaya Allah Ta'ala lepaskan anak. Doa lah insyaAllah. Adakah Abang Saifuddin, Abang Din, adakah makna ummi bagi Nabi SAW ialah induk yang bersih dan diikuti oleh ramai pengikut, dan Nabi Muhammad boleh baca sebab sifat baginda adalah fatunah. Betul. Macam itulah.
Maksudnya Nabi tu ummi, maksudnya Nabi tu suci bersih dan orang ikut dia. Itu makna ummi. Sebab yang dikatakan ummatu tu yang disebut oleh disebut oleh Imam Zamukhsyari dan kitab Al-Kasyaf tu, dia kata adalah orang yang orang ikut dia. Seorang tu yang orang ikut dia. Itu dikatakan sebagai ummi. Contoh Nabi Ibrahim AS, orang ikut dia. Dan dia tu suci bersih. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wallahu a'lam. Betul? Tak silap dalam Al-Itqan As-Sayuti ada sebut pasal ada perkataan bukan Arabik dalam Al-Quran. Saya pernah dengar orang Melayu sebut klaim kafura dalam surah Al-Insan berasal dari perkataan Melayu kapu barus. Ada yang kata Hamka yang tafsir. Hamka kata macam tu. Anda pun pernah baca Hamka kata macam tu. Dan Hamka menggunakan argument itu kononnya Islam dah masuk tanah Melayu pada era wahyu lagi. Wallahu alam lah. Kita tak ada fakta tu. Cuma sebab apa? Sebab dia ada kalimah kafu. Okey. Persoalannya ada tak dalam bahasa Arab? Ada penggunaan. Cuma persoalan takut-takut macam contoh anda pernah bahas sebelum ni. Kalimah al-battah. Al-battah ni bukan bahasa Arab. Dia bahasa Farsi. Kalimah al-battah. Tapi pernah tak kita fikir dalam sebutan Arab pada hari ni dah ada guna kalimah al-battah. Sehingga orang Arab menganggap itu adalah bahasa Arab. Macam kita guna kalimah orang Kelantan dia panggil pekong. Pekong ni ambil batu kita baling. Pekong ni sebenarnya bahasa Hindi. Bahasa Hindustan. Anda belajar di Pakistan. Bukan anda tahu. Sampai sana orang kata pekong. Rupanya orang Pakistan ni cakap Kelantan. Pekong. Sebenarnya orang Kelantan ambil daripada bahasa orang Parsi. Bahasa orang Pakistan. Orang bahasa Urdu. Bahasa Hindustan. Jadi bahasa itu telah sebati dalam bahasa orang Kelantan. Sehingga orang Kelantan menganggap itulah bahasa Kelantan. Padahal itu bukan bahasa Kelantan. Asalnya ambil daripada bahasa Farsi. Dalam bahasa Melayu pun banyak. Serupa juga kalimah al-battah. Al-battah tu ini bahasa Farsi. Tapi dah diguna pakai di dalam masyarakat Arab pada hari ini. Bahkan telah digunakan pada era penyusunan kitab-kitab hadis. Sebab tu kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, kalimah al-battah. Tapi bukan perkataan Nabi. Al-battah itu selalunya tasarrufur rawi. Perkataan perawi hadis. Jadi kalimah itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada perkataan Nabi SAW. Sebab Nabi dia akan cakap bahasa fushah. Bahasa awal pada era wahyu. Tapi selepas itu ada kemasukan. Perawi tu 100 tahun, 200 tahun kemudian orang dah guna al-battah. Makanya ialah kitab hadis tu kan diimpunkan 200 tahun kemudian. Jadi ada dah kalimah al-battah dan orang menganggap al-battah tu adalah bahasa Arab padahal dia adalah bahasa Parsi. Okey. Maka demikian juga kalimah kapu. Apakah kapu ni bahasa Arab ataupun sebenarnya kapu ni dalam bahasa Melayu yang ada dalam masyarakat Arab, ataupun orang Melayu ambil kalimah itu daripada Arab bawa kat Melayu. Yang tu timbul satu soalan lah. Yang tu yang timbul perdebatan tu gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Betul kita kena clear balik debat-debat tu kan. Betul ke ini kalimah Arab betul ataupun sebenarnya kalimah lain dibubuh di dalam Al-Quran. Jelah adalah perdebatan tu. Klaim boleh klaim. Cuma klaim itu mesti ada fakta, ada dalil, ada bukti yang mengukuh. Lepas tu kita nak kritik pun kita kena ada bukti untuk mengkritik pandangan tersebut begitu. Wallahu a'lam. Okey, Haji Hamdan, salam Ustaz. Dalam kad jemputan kahwin adakala terdapat tulisan bagai Zulaikha dan Nabi Yusuf. Wajarkah tulisan itu sedangkan ia dikatakan dari Israeliat? Anda tak ada masalah lah sebab betul ke Yusuf AS kahwin dengan Zulaikha? Tu tak ada riwayat. Riwayat cerita Zulaikha kahwin dengan Yusuf AS itu semua Israeliat. Pertemuan mereka tu ada lah. Mereka cerita Quran dia cerita lah. Dia orang bertemu. Lepas tu Zulaikha ni jatuh cinta dekat Yusuf AS. Lepas tu ajab zina. Lepas tu Yusuf AS tak nak lah. Panjang cerita lah kan. Tapi last kali tu apakah betul cerita Zulaikha kahwin Yusuf? Itu tak cerita dalam Quran. Itu pun tidak cerita dalam hadis. Tetapi dalam riwayat Israeliat tu ada. Jadi kalau tengok sudut tu anda cadangkan supaya tak bubuh lah. Supaya orang yang baca tu tak salah faham. Sebab orang awam ni dia baca, rupa-rupanya Zulaikha ni kahwin Yusuf. Sebenarnya tak ada fakta pun kata macam tu. Itu je lah. Itu pandangan anda lah. Wallahualam. Salam Ustaz, apa pandangan Ustaz orang yang melagukan terjemahan Quran? Kalau melagukan Quran tu memang digalakkan lagi, tapi kalau terjemahan janggal pula dengar. Anda tak ada masalah lah. Kalau Quran boleh dilagukan, terjemahan lagi lah tak jadi masalah. Anda rasa okey kot, tak ada apa. Masa saya pergi ke Hebrew, pernah ziarah kubur Nabi Yusuf dan isteri baginda. Siapa identiti sebenar Nabi Yusuf? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Isteri Nabi Yusuf AS. Dalam riwayat Israeliat memang ada diceritakan isteri Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS dia kahwin. Tapi yang dia kahwin tu bukan Zulaikha AS lah. Dia kahwin. Dan katanya lepas daripada itu tu baru Yusuf AS kahwin dengan Zulaikha. Tapi semua tu riwayat Israeliat. Itu semua tu riwayat Israeliat. Wallahu a'lam.
Orang kata apabila seseorang itu bermain dengan politik, maka sebelah kakinya berada di dalam penjara. Sesuatu yang sinonim. Betul itu. Dia politik ni ada risiko dia. Risiko dia. Kalau kita buat silap sikit, orang akan besar-besarkan. Sikit dia silap. Dan silap tu kalau orang lain buat, tak ada apa pun. Tapi sebab kita masuk politik, dia akan jadi besar. Itu susah tu. Silap kita sikit, tapi boleh masuk ke penjara. Kan? Tapi kalau orang yang tak terlibat politik, silap tu kadang tak ada apa pun. Benda tak ada isu. Itu masalah dia. Wallahualam. Katakan kita kata Nabi Muhammad SAW boleh membaca. Adakah Nabi boleh menulis juga? Tapi Nabi ada penulis wahyu. Adakah riwayat Nabi pernah menulis? Cerita tentang... Tapi riwayat tu diragukanlah. Berlaku perdebatan lagi. Iaitu semasa buat Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Yang wakil Quraisy tu, dia tunjuk surat tu kan. Dia kata Muhammad Rasulullah padam. Nabi Muhammad padam mengailiu kan. Jadi dia suruh Ali bin Abi Talib tulis. Ada riwayat kata yang tulis tu bukan Ali, yang tulis tu Nabi. Ada riwayat. Tapi diragukan lah. Itu yang masalah. Debat. Wallahualam. Dia masalah dia sekarang. Orang besar, kalau dia boleh menulis pun belum tentu dia, bukan mesti dia menulis. Sebab orang besar, dia ada pengikut dia. Kadang-kadang dia tak tulis, orang tolong tulis untuk diri dia. Begitu. Wallahualam. Ada tak riwayat sahih kubur para Nabi selain Nabi? Banyak klaim. Banyak klaim lah banyak. Kita pergi kat Mesir tu ada kubur Nabi Daniel. Betul tak tahu? Wallahualam. Tapi ada kubur Nabi Daniel. Kita pergi dekat Sinai, kita akan jumpa kubur Nabi Harun AS. Orang situ kata kubur Nabi Harun. Betul tak? Wallahualam. Ramai klaim lah. Nak kata riwayat tu susah. Sebab orang tak jaga. Kubur tu boleh lah ratus ribu tahun. Kita pun tak tahu. Gitu. Wallahualam. Ana boleh jawab wallahualam lah. Hak sebenar macam mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wallahualam. Okey, ada lagi tak? Kalau tak ada apa-apa, esok kita sambung ayat yang ketiga dari surah Yusuf, insyaAllah. Yang tu pun panjang juga perbincangan tu, insyaAllah. Esok kita start bincang. Wallahualam. Ada lagi tak soalan? Syafiqah Syahimi nak tanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang sebagian asatizah yang menolak perbahasan ilmu mantik dan kaedah di dalamnya, sedangkan dalam mantik pun kaedah digunakan untuk memahami Al-Quran seperti Muqaddimah Sughra, Kubra dan keluar natijah. Macam mana orang yang selalunya orang tolak ni dia tak belajar kot. Imam Ibn Taymiyah dia pernah tulis kitab Naqdul Mantik, mengkritik mantik, tapi dia sendiri menguasai mantik dan dia tak mengkritik semua, dia hanya mengkritik dalam satu tajuk tasawurat sahaja. Tasawurat al-badihiyat. Itu je dia kritik. Yang lain tu dia terima belaka. Konsep qadiyah, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah tu, itu diterima oleh siapa? Oleh Ibn Taymiyah. Dia tak terima tu konsep konsep at-tasawur. Kan kita belajar mantik ni dia ada at-tasawur, satu lagi dia panggil at-tasdiq. Dan tasawur tu pula ada tasawur zaniyat, ada tasawur badihiyat kan. Macam ada debat dah kan. Tu bincangan dalam mantik. Yang tu ditolak. Tapi dalam bab qadiyah tu diterima. Secara dasarnya kita nampak mantik itu walaupun ditolak oleh Ibn Taymiyah, tapi ada part banyak yang diterima. Dia hanya tolak beberapa part je. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok, sebab tu ada satu kajian, anda pernah baca satu tesis lah. Ada orang mendakwa bahawasanya Al-Imam Syafi'i itu kemungkinan boleh berbahasa Yunan. Kemungkinan ada orang dakwa lah. Cuma riwayat dakwaan itu tu masih lagi berlaku perdebatan. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i ni adalah orang yang memulakan membuat kaedah usulul fiqh. Dia yang mula-mula sekali buat kaedah usul fiqh secara bertulis. Nama kitab tu adalah Ar-Risalah. Okey. Dalam mantik dia ada kaedah muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan natijah. Okey. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat dalam neraka. Kita bukan bahas fiqh, kita bahas mantik dulu Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat dalam neraka. Kesimpulannya, setiap bid'ah dalam neraka. Kan? Dia ada kaedah mantik, muqaddimah sughra, muqaddimah sughra, kubra, natijah. Imam Syafi'i dia buat kaedah al-amru yadullu 'ala al-wujub. Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Muqaddimah pertama, suruhan ada al-amru yadullu, suruhan adalah wajib. Aqimus shalah, dirikan sembahyang adalah suruhan, maka mendirikan sembahyang adalah wajib. Kan? Jadi bermaksud kita nampak macam mana Imam Syafi'i susun tu macam yang telah disusun oleh Aristotle. Sebab itu ada pengkajian mengatakan kemungkinan besar Imam Syafi'i pun membaca Yunan. Ada pula orang jawab, dia kata tak, itu memang mantik tu secara fitrah orang yang bijak dia boleh susun lagu tu.
Kalau orang bijak, yalah Aristotle tu bijak. Tapi takkanlah kita kata Aristotle dia bijak. Kenapa kita tak kata Imam Syafi'i pun bijak? Jadi kalau Aristotle pun bijak, kemungkinan Imam Syafi'i pun bijak boleh susun benda yang sama. Dapat benda yang sama. Walaupun mereka zaman yang berbeza kan. Jadi ana secara peribadi lah, ana rasa, ana berpandangan, orang yang nak menolak mantik ni, dia tak faham mantik tu apa. Satu. Yang kedua, kalau dia nak merujuk pada Imam Ibn Taymiyah yang pernah mengkritik mantik, kita kena ingat Ibn Taymiyah dia bukan tolak mantik mutlak. Dia menerima banyak teori-teori mantik, dia hanya tolak dalam tajuk tasawurat je. Tu kena ingat gitu gitu. Itu anda punya komen lah, wallahu a'lam. Surah At-Taubah ayat awal ayat 1 diturunkan ketika bila ustaz? Surah At-Taubah tu, surah At-Taubah ni banyak turun dekat Madinah. At-Taubah kan. Itu anda kena tembak balik, anda kena rujuk balik. Anda pun tak ingat perdebatan ayat pertama tentang At-Taubah ni. Kalau kita baca dengan surah Al-Anfal, dia konsisten. Dia banyak cerita pasal jihad. Cerita pasal jihad. Jadi bila sebut jihad, dia berlaku di Madinah. Begitu. Tu kita bincang baliklah kemudian. Wallahu a'lam. Bet Hari, terima kasih. Assalamualaikum. Kita kata dekat non-Muslim, Al-Quran itu manual untuk panduan hidup. Tapi dia tanya, kenapa pula turun dengan bahasa Arab? Sedangkan bahasa Arab diakui sebagai bahasa paling susah dalam dunia. Kenapa Allah turunkan manual hidup, bahasa yang paling susah? Sebenarnya menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dia bukan susah sebenarnya. Dia tak susah. Kita rasa susah ni sebab kita tak boleh cakap Arab, tu je kan. Kalau kita boleh cakap Arab, senang je nak faham Quran tu. Satu. Yang kedua, Quran tu kalau diturunkan pada era itu, memang orang dengar terus faham maksud sebenar. Orang zaman tu terus faham. So, bahasa dia, orang Arab macam masa tu. Arab tu sendiri ada perubahan zaman. Jadi di situ tu menyebabkan terkabur dalam pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi asal penurunan Quran itu bukan dia nak menyusahkan orang. Tetapi orang dah faham dah. Tetapi yang isu dia sekarang ni adalah isu zaman. Bangsa yang berbeza dengan bangsa Arab. Dan Quran tu turun dalam bahasa Arab, dia tak turun dalam bahasa Melayu. Orang Arab pula jadi susah nak faham bahasa Melayu kan. Jadi kita susah, kita kena belajar. Okey, satu. Yang kedua, sebenarnya Quran ni sifat dia adalah sastra tinggi. Sastra tinggi, dia terlibat pada penafsiran. Bila terlibat penafsiran, maka dia akan jadi relevan. Bila sastra, dia ada tafsiran tau. Macam contoh, kita bercakap ni, macam anda cakap contoh semalam lah. Aku melihat 1000 bintang. Melihat 1000 bintang, orang boleh faham dua. Satu, betul ke bintang 1000 di atas? Ataupun satu lagi, dia bukan makna bintang 1000. Dia menggambarkan banyak. Jadi sastra kat situ. Bila sastra, dia akan jadi tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3. Di situ tu ada kemudahan kepada kita dalam mengamalkan agama. Bayangkan kalau Quran tu statik. Dia tidak terbuka pada penafsiran. Kita jadi susah. Sebab kadang-kadang keperluan kita di Malaysia dengan keperluan kita di negara Arab tak sama. Keperluan kita era ini dengan keperluan pada era akan datang dan keperluan dulu, dia tak sama. Terbuka pada penafsiran, maka di situ timbul soal ijtihad. Manusia akan berfikir untuk nak faham apa makna sebenar Al-Quran, maka akan lahirlah tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3, dan di situ tu menyebabkan manusia ada kemudahan. Jadi pada ana, dia bukan isu susah. Isunya Allah Ta'ala nak bagi kita ada kesenangan di sebalik sastra yang tinggi yang wujud di dalam Al-Quran. Gitu. Itu satu. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, yelah, dia kena belajar bahasa Arab, kita akan rasalah Quran tu senang. Ana sendirilah, Ana bukanlah pandai bahasa Arab. Boleh sikit-sikit. Bila kita baca Quran, dalam keadaan kita faham bahasa Arab, dia sedap je lain. Dia nikmat lain. Kita dengar sedap. Kalau kita tahu tafsir pula, lagi sedap. Kita baca, kita dengar, sedap dia baca. Bila Pak Imam tu dia angkat suara, kita yang faham tu, kita rasa ada nikmat dia. Bagi orang faham bahasa Arab. Jadi, dia bukan isu susah. Kita tak kuasai bahasa Arab tu je kita rasa susah. Tapi kalau kita kuasai bahasa Arab, Quran ni bukan satu benda yang susah. Dia mudah kita nak faham gitu. Allahu'alam. Okey. Thank you Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz malam ni. Okey. Ada lagi tak? 10.40 dah. Hampir 2 jam. Sejam 40 minit dah. Sekejap lah. Sambil-sambil kita minum. Sambil-sambil makan kuih. Tak ada kot. Kot.
Lain kali pula, wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.